Oya nak share dengan korang amalan berpantang melalui kajian saintifik. Relevan ke tidak? Jom kita check it out. Assalamualaikum. Bertemu kembali di YouTube channel Kak Oya. Call Kak Oya Fabulous. Hai guys. Hai, Assalamualaikum. Okey, topik Kak Oya hari ni pasal amalan berpantang ni. Sebab ramai yang Kak Oya tengok lah kan, rata-rata ibu moden sekarang dia tak suka berpantang. Kak Oya pun tak faham kenapa. So hari ni Kak Oya just nak share amalan berpantang melalui kajian saintifik. Nak tengok relevan ke tak relevan. Okay. Tapi sebelum tu, sebelum Kak Oya start bebel, jangan lupa like, comment and share. Kalau korang rasa video Kak Oya ni memberi manfaat kepada anda, especially wanita, korang boleh share. Dan jangan lupa tekan button lonceng tu, okay? So, berbalik kepada topik tadi, amalan berpantang melalui kajian saintifik. Okay, Kak Oya terpanggil untuk share bagi yang Kak Oya pernah terbaca, okay? Pihak bidan-bidan, sama ada bidan moden, bidan tua ke, bidan muda ke, yang dah pension ke, ataupun yang baru nak mula tentang dalam bidang amalan perbidanan ni. Sebab mana relevannya amalan berpantang ini kita bandingkan dengan kajian saintifik perubatan. Sebab Kak Oya pernah terbaca lah buku ensiklopedia tentang perbidanan ni. Kadang-kadang dia ada versus lah amalan tradisional lama dengan amalan ibu secara saintifik lah, ikut moden kan. Sebab Kak Oya pernah terbaca, Kak Oya pernah teringat satu helaian, satu muka surat dalam ensiklopedia perbidanan Melayu yang berbahagia Datin Sharifah Anisah Barokbah. Dia adalah seorang pakar perbidanan Melayu. Kak Oya pernah terbaca buku ni satu ketika dulu kan. Sebenarnya bangsa Melayu ni dicengkam oleh penjajah dalam rentang masa yang ketika dahulu, yang berkurun-kurun lama. Kita still lagi dicengkam masalah tu. Kita punya sejarah peninggalan dulu-dulu kan, terlampau abad kurun lamanya. Dalam tempoh tersebut, bagi melangsung cengkamannya, penjajah secara terancang telah mempelekehkan bangsa Melayu kita sendiri. Kalau korang perasan, nak dari segala segi, terutama dari segi inteleknya, budayanya, agamanya, bahasanya, kehidupannya, hatta sistem nilai kita, orang penjajah ni anggap kita macam bawah sangat. Macam tu kalau korang perasan lah benda ni. Kita ditindas, kita dijajah. So apa saja yang dikaitkan dengan tradisional, kita ditohmah habis-habisan. Korang perasan tak? Sampai sekarang pun kalau benda-benda tradisional ni, orang Melayu sekarang susah nak ikut. Kak Oya pun tak faham. Kadang-kadang kalau kita fikir balik, tak ada yang lama, tiada yang baru. Kadang-kadang petua-petua orang lama, nenek moyang kita punya tradisional, kita kena ikut. Benda tu sebenarnya lagi bagus compare dengan benda-benda moden sekarang ni. Kadang-kadang tradisional ni kita ditohmah sebagai mundur, kotor, tahyul, mistik, memudaratkan, atau apa saja yang melibatkan diorang akan memburuk-burukkan, sehingga menimbulkan stigma dalam generasi terkemudian. Maksudnya generasi sekarang lah. Generasi sekarang akan cakap dimomok-momokkan tradisional lama. Bagi Kak Oya suka ikut tradisional lama. Maksudnya kalau bab-bab pantang, Kak Oya suka ikut cara lama.
Benda-benda yang kita kena tengok, benda-benda tu boleh digunakan pakai, kita pakai. That's why orang dulu-dulu cantik, sihat, umurnya panjang. Kalau korang perasan, zaman sekarang, wanita zaman sekarang umur 20 lebih, 30 dah ada sakit kencing manis, macam-macam, darah tinggi, semua bagai. Korang tengok orang dulu, sampai jangka hayat dia ada yang sampai 90, 100. Korang just imagine, paling lama pun kan 80 ke 90. Generasi dulu compare dan generasi sekarang, cuba korang fikir. Kadang-kadang Kak Oya pun tak faham kenapa. Kadang-kadang ilmu-ilmu berpantang ni tak nak ikut. Kak Oya pun tak faham kenapa korang tak nak ikut. Sebenarnya ilmu berpantang secara tradisional ni sangat bagus. Dia memberi impact jangka masa panjang, prolong benefitnya korang dapat. Macam kalau orang tak ikut berpantang ni, korang tengok dia punya badan dia. Sekejap je, tak sampai berapa lama dah sakit-sakit tu, sakit-sakit ni. Bila korang tak berpantang, memang tak nampak sekarang. Tapi dia punya kesannya jangka masa panjang. Nanti tak sampai umur korang dah 40, dah sakit sana, dah sakit sini, alignment sana sakit, badan sakit, kepala cepat masuk angin, badan cepat masuk angin. Lepas tu tak sampai umur 30, lutut dah sakit, semua sakit. Korang just imagine. Benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang ironinya, kitab perawatan dan perubatan bangsa-bangsa ni memang pernah ditulis ratusan tahun lalu. Lama-lama, last few years back, pernah ada kitab ni, perubatan. Tapi terbiar dalam nafkah yang usang, tidak dikaji secara serius. Kalaupun ada, kajian itu lebih memberati sudut pesuratan atau antropologi. Antropologi tu maknanya dari pandangan barat. Kita terlampau ikut sangat pandangan barat. Kita tak ikut. Kita punya nenek moyang kita, adat tradisional orang Melayu lagi bagus. Sebenarnya kalau kita dikaji, kita terlampau ikut sangat antropologi, pandangan barat. Antropologi tu maknanya antropologi, ANTROPOLOGI, maknanya daripada pandangan barat. Kita lagi beratkan daripada pandangan barat semata-mata. Pada helaian yang Kak Oya baca tu, yang lain Datin Sharifah tu meneruskan hujah, Islam telah datang kepada umat Melayu dan menyempurnakan tata cara hidup mereka. Generasi terdahulu mempraktikkan dengan patuhan ajaran Rasulullah SAW berkaitan tuntutan supaya berkahwin untuk memperbanyakkan zuriat dan cara menyambut mereka. Kalau ikutkan Kak Oya baca ensiklopedia hasil tulisan daripada Datin Sharifah tu, dia lepas tu dia tulis kat situ yang Kak Oya baca, jika ada yang bertanya apa relevannya bentan dalam sudut sains perubatan. Sains perubatan dia akan ada macam-macam, dia akan manipulate benda-benda tu, dia akan cakap. Padahal benda-benda macam bentan semua tu sebenarnya dia sebenarnya relate tau. That's why Kak Oya cakap benda-benda ni sangat penting. Macam ikut dalam sains perubatan, mereka hanya berkata it's just a fever caused by infection of virus. Itu dalam sains perubatan. Kalau dia kena bentan, kalau orang dalam sains perubatan dia tulis macam ni, diorang akan cakap it's just a fever caused by infection of a virus. Gila ke apa? Diorang kata macam tu. So we will prescribe you antibiotics. Nanti dia bagilah antibiotics. Itu saja dia punya rawatan. Tapi sedangkan bidan-bidan Melayu lama dulu, yang dulu-dulu keluarkan antibodi dalaman ibu yang bentan ni dengan hanya menggalakkan si ibu-ibu ni berpeluh. Itu je. Kalau cara orang-orang lama, kalau ikut perubatan, sains perubatan, dia akan bagi ubat antibiotik saja. Dia tak payah cakap, dia tak ada buat apa-apa. Tapi kalau ikut bidan orang lama dulu kan, kalau dia punya cara senang je. Dia galakkan ibu-ibu kita ni, ibu-ibu dalam pantang ni,
berpeluh. Dia kena berpeluh, kena sentiasa berpeluh. So ada yang bertanya, apa relevannya meroyan? Okey, dalam sudut saintifiknya. Okey, dalam istilah sains, dia akan cakap, ia dianggap meroyan ni, dia akan anggap menurut dalam kajian sains, dia akan anggap meroyan ni adalah gangguan mental oleh pakar. Lepas tu nanti dia berilah ubat penenang. Sebenarnya ubat-ubat tu sebenarnya kan, ubat-ubatnya sebenarnya tak bagus kalau kita makan benda-benda tu. Sebenarnya dia kimia tau masuk dalam badan kita. Sebenarnya kita ada cara tradisional yang kita boleh merawat meroyan ni. Sebenarnya kita ada. Sebab ubat-ubat yang moden ni, dia drugs tau. Dia chemical masuk dalam badan kita. So dia tak bagus. Sedangkan bidan Melayu lama, kita mampu merawat ibu-ibu tersebut dengan herba-herba yang ada tumbuh dalam Malaysia ni. Banyak sangat herba yang Allah jadikan. Dalam Quran pun ada tulis, dia punya rawatan boleh dengan herba-herba tanpa menggunakan ubat-ubat drugs. Benda-benda tak bagus ni masuk dalam badan. Lepas tu kita zikir dengan bacaan Al-Quran. Benda-benda macam tu, insya-Allah dalam Al-Quran dah ada tertulis benda-benda macam ni. Kadang-kadang orang-orang yang moden ni, dia terlampau je benda ni. Dia macam, jika ada yang tergelak dengan macam ada orang, dia tergelak dengan istilah sejuk otot ataupun sendi lemah. Orang dengar macam kelakar, ridiculous kan. Tapi sebenarnya benda tu boleh disebut arthritis. Mereka akan terdiam. Sebab benda-benda macam ni diorang tak fikir tau. Sebenarnya wujud tau sendi otot kita sejuk, sendi lemah, because of kita tak jaga dalam pantang. Kita terlampau ikut moden sangat. That's why the effect dekat korang ibu-ibu tu. Kalau tak ada ilmu, tak ada knowledge, kita main ikut je moden, ibu-ibu moden ni, korang fikir korang akan ada masalah sakit sendi, sakit lutut lah, benda-benda macam ni lah. Lepas tu lagi satu yang yang familiar, wanita zaman sekarang muda lagi dah kena pasal kes tombong. Tombong tu kan, kalau korang nak tahu, kalau kita tak jaga pantang, selepas tu dia akan mungkin beberapa tahun korang akan dapat, kalau korang tak jaga betul-betul, tombong tu boleh terkeluar daripada kemaluan korang, cek bunga korang. Serius, tombong tu kan dia macam besar ni tau. Dia akan terjojol keluar dekat kita punya cek bunga. Ni cek bunga kita, dia terkeluar tau. Dia boleh terkeluar kalau kita tak jaga dalam pantang, tak kemas, tak jaga betul-betul 100 hari macam Kak Oya, 4 anak Kak Oya 100 hari Kak Oya berpantang. Sebab benda ni jangan buat main-main guys. Wanita banyak benda nak kena jaga sebab urat korang banyak putus. That's why dalam pantang wajib Kak Oya galakkan korang pantang lah betul-betul guys. Makanlah jamu, minumlah ubat periuk, buatlah senaman kemutan. Lepas korang 44 hari tu buat senaman, jaga makan benda-benda panas, jangan berekon. Benda-benda macam ni efek tau. Macam tombong tu kan, korang boleh gelak, korang macam kan, korang tahu tau rupa tombong tu macam kalau dalam kelapa dia ada buah tu, itu orang panggil macam tombong kelapa. Sedangkan dalam istilah perubatan ia dipanggil prolapse. Itu dari kajian perubatan ia dipanggil prolapse. Benda macam ni kita tak boleh main-main tau, benda-benda macam ni. Sebab benda tu kalau terkeluar, ya Allah, na'udzubillah min zalik, korang kena buang, operate tu buang. Sebab benda cik bunga kita adalah mahkota, segala mahkota wanita tau. Bahagian sini, bahagian perut kita tu, rahim kita adalah mahkota wanita yang wajib kita jaga elok-elok. That's why Kak kata bahaya. Lepas tu tak usahlah menjadi Melayu yang terus-terusan dijajah otaknya. Kita jangan jadi Melayu yang sentiasa dijajah otak kita ikut. Tak baguslah ikut amalan orang Melayu lama. Tak ada apa pun aku berpantang secara moden, tak ada apa pun berlaku. Ya, sekarang korang tak nampak dia punya efek, tapi kesan tu akan korang nampak kemudian hari.
Nak umur contohlah kalau korang kahwin awal 20-21 korang dah kahwin. Okey, umur 22 korang dah dapat anak. Kan? Muda korang tak nampak. Okey, anak pertama korang tak berpantang. Anak kedua pun macam tu. Anak ketiga. Korang akan nampak kesannya bila korang dah 25 ke atas. Badan korang. Sebab urat badan kita dah banyak putus. Bila kita dah banyak putus, badan kita kena, dia macam restart balik tau. That's why korang kena jaga. Korang jangan jadi Melayu yang telah dimomok-momokkan terus-terusan dijajah otaknya. Bila dengar pantang moden kata tak payah, tak perlu. Jangan guys. Korang boleh mempertikaikan bahawa contohlah. Korang mampu tak mempertikaikan bahawa getaran dari membaca Al-Quran mampu memberi penawar kepada sakit dalam badan, kepada ahli sains perubatan? Korang cuba fikir secara logik ni. Kita mampu ke pertikaikan? Macam contoh kita baca ayat Al-Quran tu boleh menyembuhkan, menjadi penawar penyakit. Kalau tanya ahli-ahli sains tu, diorang boleh jawab tak benda-benda macam ni? Getaran ayat-ayat Al-Quran tu boleh je menyembuhkan sakit. Kejap sorry. Boleh menyembuh orang-orang yang menjadi penawar kepada sakit. Rasa cakap ahli saintis pun tak boleh nak jawab benda ni. Ataupun korang cuba tanya pakar-pakar perubatan ni, kalau demam minum air cap badak elok ataupun minum air zam-zam? Kalau ada option kan? Cuba tanya pakar perubatan. Kan biasanya kalau kita demam, kita minum air cap badak kan? Cuba kalau korang ada option, korang nak minum mana satu? Korang nak minum air cap badak ataupun korang nak minum air zam-zam kalau korang diberi pilihan? Kau rasa kalau kita demam, minum air zam-zam, yelah kan susah nak dapat. Kalau ada option, kau pilih minum air zam-zam lagi. Sebab dia punya terapi, air molekul-molekul zarah dalam air tu, dia punya magic dia. Korang fikirlah benda-benda macam ni. Ataupun korang pernah tak pertikaikan mengapa? Pernah tak dalam fikiran kita, pernah tak kita pertikaikan mengapa rahim kita dicadangkan untuk diikat? Kalau sains lah, orang sains kan. Orang sains, doktor-doktor dia suruh ikat. Disuruh makan pil perancang, dimomokkan dengan masalah kesihatan jika terlalu banyak beranak. Betul tak? Selalu kalau lepas korang beranak, dia akan nasihat macam tu kan. Dia kata tak boleh, dia akan ganggu masalah kesihatan korang kalau banyak sangat beranak. Sedangkan korang tak ada masalah kesihatan, korang masih muda, rahim masih kuat. Lepas tu korang boleh mengeluarkan zuriat. Tapi kalau doktor memang akan nasihat macam tu. Dia akan momok-momokkan lah. Dia akan cakap nanti akan mudarat. Dia suruh kita ikat. Potonglah dalaman tu kan. Dalam potong sana, potong sini. Kalau ikut orang dulu, mana ada ikat-ikat kan? Kalau korang perasan lah. Lepas tu, ini adalah propaganda yang dikeluarkan daripada barat. Yelah, sekarang kan ekonomi kan kita kena rancang kita punya kehamilan kan. Kau faham. Tapi kalau korang ikut sebab orang dulu kalau ikutkan sains, dia nak hadkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau korang ikut, fikir secara logik benda macam ni. That's why dia momok-momokkan. Kita punya otak dah dijajah oleh orang barat supaya kita jangan beranak ramai-ramai. Supaya Nabi Muhammad keturunan dia dah tak ada, tak ramai. So, meskipun ia hanya sarana, tetapi tak mustahil ada orang anggap doktor itu yang menentukan segala-galanya. Betul tak? Korang setuju tak? Korang fikir benda ni setuju tak tanpa korang fikir secara rasional? Orang akan setuju dengan kata doktor daripada benda-benda tradisional orang lama, bidan-bidan lama. So korang kena buka mata korang, luaskan minda. Amalan berpantang ni lebih awal dari zaman sains perubatan dah ada dah benda ni. Kalau anda benar-benar yakin tentang amalan berpantang ni kan, korang tak percaya, korang rasa benda ni tak relevan, okey, kau cadangkan kan. Kau cadang dan cabar korang
Buatlah kajian untuk setiap rawatan dan atau cara berpantang dan buktikan ianya hanya merepek dan sia-sia. Kau ya cadangkan, kau ya nak korang buktikan. Buktikan yang amalan berpantang secara tradisional ni, yang kolot korang kata, amalan lama ni kolot, korang buktikan. Benda ni merepek. Buktikan benda ni sia-sia ke merepek. Sebab dari zaman Ibn Sina telah terbukti kegemilangan Islam ni, dari sains perubatan, tetap kita angkat. Melayu ni sebenarnya lebih bangga. Orang kita ni lebih bangga dan menongkatkan ajaran-ajaran barat. So korang fikir-fikirkanlah. Kau ya rasa itu saja bebelen kau ya fikir. Korang fikir kalau benda tu rasanya amalan berpantang ni tak bagus, korang buktikan. Sama ada tradisional okey ke moden okey. Korang buktikan. Buktikan dengan Kak Oya. Bagi Kak Oya, amalan berpantang secara tradisional memang sangat bagus. Kak Oya memang sampai sekarang, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah, Kak Oya 4 pantang 100 hari. Dengan izin Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Oya punya dalaman tasyuk lah. So far, Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Kalau kita ikut amalan orang lama, Kak Oya memang suka pantang secara tradisional. Kak Oya memang ikut arwah opah jaga cucu-cucu cicit dia. Macam Kak Oya kan. Kak Oya syukur Kak Oya dapat merasa air tangan opah Kak Oya daripada anak pertama Kak Oya sampai anak keempat Kak Oya. Kak Oya dapat merasa berpantang secara tradisional. Kak Oya dijaga oleh arwah opah dan arwah opah dan mak Kak Oya. Syukur Alhamdulillah. So, korang fikir-fikirkanlah, renung-renungkanlah, tepuk dada, tanya selera. So, itu saja Kak Oya just nak sharing dengan Kak Oya, dengan korang, my 2 cents of opinion tentang amalan berpantang tradisional dan moden ni. Korang fikir, korang ada otak, Allah dah jadikan kita otak untuk berfikir secara rasional dengan bijak. Okay? So, itu saja. Ingat tagline Kak Oya, ingat wanita, korang kena jaga diri, hiasi peribadi. Avoid at all cost, okay? Kerana dirimu wanita begitu berharga. Bye semua. Assalamualaikum.